Ini ada 4 jenis golongan. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, masalul hazil ummah kamasil arba'ah nafar. Permisalan umat ini adalah ibarat 4 orang, 4 golongan, atau 4 orang Nabi buat. 4 orang. Rajulun atahu Allahu mala wa ilma fahuwa ya'malu bi ilmihi fi mali yunfiqu fi haqqih. Yang pertama kata Nabi SAW, seorang yang Allah anugerahkan. Ini golongan yang pertama. Ini dipanggil golongan VVIP. Bukan di dunia, tak tuan-tuan. VVIP di sisi Allah. Kata Nabi SAW, seorang yang Allah anugerahkan harta. Rajulun atahu Allahu mal, harta, tidak cukup dengan itu, dan ilmu. 2. Harta dan ilmu dapat. Jadi apa kesan dia? Lalu Nabi kata, lalu ia mengamalkan ilmunya dan menginfakkan harta di jalannya. Ni ciri orang yang pertama. Allah bagi dia ilmu, dia bagi dia harta, dia mengamalkan ilmunya, dia menginfakkan hartanya. Tu ciri yang pertama. Nanti kita bahas apa ceritanya. Baik. Yang kedua, Nabi kata, wa rajulun atahu Allahu ilma wa lam yu'tihi mal. Golongan yang kedua, orang yang Allah anugerahkan ilmu tapi tidak memiliki harta. Tetapi Nabi kata, wa lam yu'tihi mal fa huwa yaqul law kana li mislu hadza. Nabi kata, si fulan yang kedua ni walaupun dia tidak ada harta, tetapi dia berkata begini, seandainya aku mempunyai harta seperti dia. Dia merujuk pada siapa? Si fulan yang pertama tadi, yang mana dia ada ilmu, kemudian dia ada harta, kemudian dia infak di jalan Allah SWT. Infak ni boleh 2 keadaan, secara terang-terangan atau secara sembunyi. Dua-dua boleh. Ataupun terang-terangan itu untuk mengajak bagi syiar menunjukkan bahawa Allah tu maha kaya. Jadi orang yang kedua ni seronok tengok, kalau lah aku ada harta macam dia tu. Tapi dia macam mana? Orang yang berilmu dan berharta. Lalu ia berkata, seandainya aku punya harta seperti dia, aku akan melakukan sebagaimana yang ia lakukan. Maka kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Kata Nabi, maka kedua-duanya berpahala sama. Mana golongan, dua-dua golongan ni, pertama dia ada ilmu, kemudian dia harta, dia dapat 2 combo ilmu, kemudian combo harta. Amal dengan hartanya, beramal dengan ilmunya. Golongan yang kedua ada ilmu tapi tidak ada harta, dia dapat pahala ilmunya, dia dapat pahala niat nak melakukan kebaikan dengan harta. Nampak? Itu kategori orang yang kedua. Jadi di sini kalau kita lihat mentaliti manusia yang tidak didasarkan dengan ilmu terlebih dahulu, orang yang tidak ada ilmu diletakkan menjadi keutamaan hidup dia, maka kebarangkalian dia tidak akan mencari ilmu terlebih dahulu, maka dia akan mencari harta. Dan ini terbukti dengan ciri yang ketiga. Ini ciri yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahu mala wa lam yu'tihi ilma. Ni parah ni. Dan masuk yang ketiga ni, berhati-hati. Sebab ini kategori orang yang akan mendapat yang ditakrifkan kaya tapi mengana. Kaya ni definisi pada hukum akal, dia akan kaitkan dengan harta. Tetapi definisi pada hakikatun, itu jiwa, bukan harta. Itu jiwa. Laisal ghina an kasratil arab, kata Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad At-Tirmizi. Laisal ghina Nabi kata, an kasratil arab, dengan banyaknya harta, walakinnal ghina an nafs, tetapi kaya itu dengan jiwa. Sebagai contoh tuan-tuan yang hadir malam ni, sah kaya, bukan perasan kaya, bukan. Dia sah kaya ni tuan, ada dalil dia. Sebab bagi manusia yang tidak ada ilmu, tidak faham tentang apa itu kaya, maka dia akan sandarkan kepada harta. Ini golongan yang ketiga, kata Nabi SAW. Maka golongan yang ketiga ini adalah orang yang Allah anugerahkan harta tapi tidak dikurniakan ilmu, maka ia akan membelanjakan hartanya tidak sebagaimana semestinya. Arti kata lain, ikut suka akulah.
Aku yang berusaha, aku yang penat, aku yang kena bayar semua, bil api, bil air, ada kau bayar katanya. Ada gitu kan, ada setengah orang itu ikut aku. Aku tahulah hal haram ni kau tak nak suruh aku. Ni duit aku yang punya. Dia lupa tengok cerita Peramli. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Dia lupa. Ini orang dapat harta, dia tidak ada ilmu. Orang begini tuan-tuan, yang ketiga ini, apabila dia gunakan harta, dia tidak ada ilmu, ini dia mendefinisikan mengikut sangkaan dia, kejahilan dia, maka yang dikejarkan itu adalah bukan kaya tapi harta. Bukan kaya tapi harta. Buktinya apa? Ketika dia ada harta tetapi dia merana dalam menguruskannya. Macam tadi bawa kereta GTR Skyline tuan-tuan, tiba-tiba nak tukar plug call 500 penin, nak isi minyak V-Power berkira. Dia cakap, "Ustaz," dia kata, kawan lah seorang lagi kata, kereta-kereta yang high end ni dia tak boleh pakai minyak-minyak biasa. Tak tahu tuan-tuan ada pakai kan? Dia tak boleh, kalau tidak nanti dia akan ada carbon dalam enjin dia tu, carbon. Dia kena mesti kurang-kurang V-Power atau RON 100 kata. Tapi bila kata tak ada ilmu, dia buat itu bukan kefahaman atas kehendak dia, atas nak menunjukkan simbol-simbol kekayaan, maka dia akan merana balik tuan-tuan, sebab kaya bukan harta. Jadi orang yang cuba-cuba nak tunjuk kaya dengan hartanya, dia akan terbeban balik dengan harta kerana kejahilan dia. Nampak? Itu dia akan terbeban. Maka ada golongan yang ketiga ini, dia ambil harta dulu, yang penting dapat duit dulu. Terutamanya minta maaf cakap, bila kata kebenaran, kita kata yang hak walaupun pahit, dan pahit itu paling mujarab dan mustajab. Setakat hari ni orang yang ngamalkan ulam tak ada lagi kena sakit jantung lah. Saya tak tahulah, kalau ada boleh jumpa saya lah. Salah tu Ustaz, saya makan ulam pucuk semua, pahit, kena penyakit, doktor jangan bagi makan katanya. Tak ada lagi lah, wallahu alam. Setakat ni yang mengamalkan ulam pahit-pahit, insya-Allah ada manfaat dia. Kalau lagi pahit, lagi bagus. Kalau orang yang ibu-ibu belakang sana tu kan, kalau dia punya pantang dia tu, jamu dia tu, ya Rob, kena tutup hidung minum punya pahit. Begitu juga kata-kata pahit. Pahit ni memang terkesan tapi mujarab. Terutama contoh tadi saya nak cerita tentang orang muda. Mentalitinya ilmu ni tak penting. Mentaliti ni ilmu dia tak penting. Ilmu tentang apa? Ilmu untuk bekalan dia di akhirat sana. Dia anggap benda tu tak penting. Sebab tu dia kejarkan harta dulu. Bila kata mentaliti, kita tanya ke orang muda, apa yang dia fikir sekarang ni? Yang dia fikir sekarang ni, saving kena penuh, mesti kena ada konsisten, mesti kena ada passive income, mesti kena ada kawan-kawan jaminan masa depan. Itu mentaliti mereka. Sebab mereka tidak ada ilmu. Ilmu yang membawa manfaat dalam hidupnya apa? Mereka tidak didasari dengan ilmu. Nah, jadi bila begitu tuan-tuan, ramai tanyakan stres nanti, ramai. Kadar tekanan akhir zaman ni semakin tinggi kerana mentaliti mereka semuanya perlukan duit, dan mereka letakkan harta di depan. Sedangkan ini kategori orang yang ketiga, orang yang Allah akan bagi harta tapi dia tidak akan ilmu. Dia tidak akan dapat ilmu, dia akan dapat harta walaupun dia ada ilmu untuk harta dia, tetapi dia tidak ada ilmu untuk menguruskan hartanya. Contoh ilmu meniaga, dapatlah tuan-tuan, tapi nak menguruskan harta, penting sekali. Sebab harta ni bagi orang beriman itu dia punya sama dengan, ataupun profit dia adalah bukan simpan. Profit margin bagi orang beriman pada sandaran hartanya itu adalah sedekah. Tu dia. Kan payah tu nak faham kan. Memang 360 darjah terbalik tuan-tuan. Kalau dia sekadar ada ilmu tentang compounding system saja, tambah, simpan, tambah, lala pahala tidak bertambah, dia perkiraan dia berbeza tuan-tuan. Katalah daripada 1 juta dia simpan berkembang jadi 10 juta. Dari segi infak dia itu dikira katalah kurang lebih 2 juta. 2 juta tu je lah Allah kira. Selebihnya tuan-tuan, apa jadi selebihnya itu? Simpanlah Ustaz, hati-hati. Barang yang disimpan di sisi Allah akan ditanya. Halal akan dihisap, haram akan diazab. Apabila harta itu disimpan, malah mendatangkan cinta pada harta. Ni yang bahaya ni. Boleh tak simpan, tapi boleh ke simpan dengan rasa tak ada sayang? Biasa simpan ni sebab apa?
Sayanglah Ustaz. Ini yang kita bimbang ni. Simpan sebab sayang tu bimbang tu. Jadi apa-apa yang disayangkan sehingga menyebabkan terkorban pahala kerana nak menyelamatkan harta, maka harta itu akan bertukar menjadi bala. Ni CP orang beriman dia berbeza sikit. Calculation dia memang 360 darjah terbalik. Sebab itulah golongan yang ketiga ni Allah kata, Nabi kata, bagi harta tapi tidak ada ilmu, maka ia membelajarkan ikut dan ikut seperti apa yang dia nak. Maka ada pula golongan yang keempat lebih bahaya tuan-tuan. Golongan keempat ni kata Nabi SAW, wa rajulun lam yu'tihillahu ilma wala mala fahuwa yaqul. Nabi kata golongan yang keempat ni parah lagi lah kita ni. Apa dia? Golongan yang tak ada ilmu, tak ada harta. Dua-dua tak ada Allah bagi. Dua-dua tak ada. Tambah pula golongan yang keempat ni dia berkata, lau kana li mislu hadza amiltu fihi. Kalaulah. Dia kalaulah juga ni. Kalau seandainya aku punya seperti dia miliki, tentu aku akan melakukan sebagaimana ia buat. Dia punya contoh toladan itu, dia ambil contoh orang yang ketiga. Orang yang ada harta, belanja ikut suka. Apa yang dia suka dia belanja, dia tak suka dia tak buat. Kalau sedekah pun ikut yang dia suka. Hati-hati. Sedekah pilih kasih orang panggil. Hati-hati. Sedekah juga, tapi sedekah ikut dia suka. Dan golongan keempat ni tak ilmu pun tara, harta pun jelek orang gapak, kemudian dia berangan-angan untuk melihat, kalaulah aku jadi macam si pulan yang ketiga tu, kan seronok, nak makan, nak belanja, tak ada apa nak fikir, seronoknya. Kata Nabi SAW, maka kedua-duanya fahuma fil wizri sawa, maka kedua-duanya menanggung dosa yang sama. Dosa jadi tuan-tuan. Sebab apa? Mari kita lihat perbahasannya, syarahnya. Dalam kehidupan ini tuan-tuan, kalau kita lihat menjadi perkara asas, malah keperluan asas, itu bermulanya mengadakan segala keperluan-keperluan untuk kehidupan, makan, minum, pakai, tempat tinggal, semuanya itu didasarkan sebagai keperluan asas. Apabila keperluan asas, maka zaman sekarang tiada lagi benda yang dikatakan percuma, maka didasarkan dengan kena guna duit, mal, harta. Dalam nak menyelesaikan segala keperluan tadi, tiba-tiba tertukar, dia bukan jadi keperluan, dia menjadi tujuan hidup dia, kena ada harta. Ni yang bahaya ni. Dia tertukar, tujuan hidup dia kena ada harta. Sebab kefahaman dia yang tak ada ni, ilmu ni pula, ilmu apa ni Ustaz? Ulama membahaskan ilmu yanfa', Nabi kata ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang menjauhkan kita daripada azab api neraka. Tu ilmu manfaat yang mendatangkan pahala lah tuan-tuan, ilmu tu. Jadi makna kata ilmu tentang harta ni kena ada ilmu khusus, bukan sekadar ilmu nak mendapatkan harta. Contoh, belajar arkitek, ilmu arkitek, kerja dapat duit, dah selesai. Ilmu duit ada. Dua benda berbeza. Ilmu nak belajar untuk bidang sains, jadi doktor, jadi lawyer. Lawyer, dia tak jadi lawyer, jadi lawyer buruk kadang-kadang kan. Apa? Ahli muzik, contoh ibu mertua aku. Doktor, lawyer, accountant dan semua apa saja profession, itu ilmu untuk mendapatkan position. Bila dapat duit, ada ilmu tak seterusnya nak menguruskan? Ini ilmu kehidupan. Bila dapat harta, ada tak tahu bagaimana nak menguruskan? Ini ilmu kehidupan. Tak belajar kat universiti. Account belajar ilmu untuk jadi accountant. Duit lain. Duit ni ilmu lain. Arwah tok saya pernah kata,